Dewan Ulama, Dewan Muslimat, Jabatan Amal, Brigade, dan seluruh penyokong-penyokong PAS dan penyokong-penyokong Walaun. Semoga diberikan rahmat, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah. Dan saya ucap tahniah terhadap kejayaan penganjur yang berjaya mengadakan Festival Baling Sejahtera 2024. Kita membuka lembaran awal tahun Masihi dan juga kita nak menyambut Ramadan Al-Mubarak selama sebulan lagi. Sudah tentu menggambarkan bagaimana matlamat kita menganjurkan program ini mengenai baling sejahtera. Bila sebut tentang sejahtera, sesuai dengan makna Islam itu ialah sejahtera, selamat, aman. Itulah yang dimaksudkan dengan sejahtera. Dan kita mengharapkan supaya baling ini berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang baik kepada kita. Tidak ada perkara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selepas daripada kita mendapat nikmat Islam. Setelah itu ialah kita mendapat kesejahteraan. Kita hidup dalam keadaan yang sejahtera. Tubuh badan kita juga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Rumah tangga kita juga berada di dalam keadaan sejahtera. Anak-anak kita juga berada di dalam keadaan sejahtera. Negeri kita juga berada di dalam keadaan sejahtera. Dan inilah juga idaman kita. Kita mengharapkan negara kita juga berada di dalam keadaan yang sejahtera. Kesejahteraan yang sebenar apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, memberikan rahmat kepada penduduk yang berada di dalam daerah tersebut ataupun negeri tersebut. Kerana ini adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk sebuah negeri itu atau tempat itu beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu keberkatan dia. Langit dan juga bumi akan memberikan keberkatan kepada penduduk yang berada di tempat tersebut. Inilah yang kita hendak, hidup kita ini hidup biar diberkati. Kita hendak keluarga kita hidup dalam keadaan barakah. Kita hendak supaya masyarakat kita berada dalam keadaan barakah. Kita hendak negeri kita juga berada dalam keadaan barakah. Kita hendak negara kita juga berada dalam keadaan barakah. Kita hendak dunia juga berada di dalam keadaan barakah. Syarat nak mendapat keberkatan ini ialah sudah tentunya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita meletakkan diri kita sebagai hamba kepada Allah, maka di sana Allah Ta'ala akan berikan keberkatan dalam hidup kita. Barakah ini perkara yang tidak akan dapat lihat dalam ekonomi sekular. Dalam kamus-kamus kehidupan sekular dia tak nampak apa makna barakah. Karena barakah ini perkara yang tidak boleh diukur. Barakah ini ialah merupakan perkara yang kita tak dapat lihat dalam mata kasar kita. Barakah disebut sebagai ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Kalau orang dalam bahasa mudah yang kita kata barakah ini, nasi, makanan kita masak untuk 10 orang, tetapi makan 20 orang kenyang. Itu barakah. Yang tak barakahnya nasi itu untuk hidang untuk 10 orang. Makan seorang tak kenyang. Itu maknanya tak barakah. Yang kita hendaknya barakah. Oleh itu kadang-kadang apabila kita bincang orang-orang yang otak dia tak berapa nak percaya dengan agama, maka pada dia, kalau kita nak senang Ustaz, kalau kita ikut agama, kita meniaga ikut agama, maka payah untung. Itu otak dia. Kalau kita nak untung cepat Ustaz, kita mesti kecoh. Kita mesti tipu kati. Kita mesti ukur tu tak betul. Kita mesti buat ngelak-ngelak, baru kita untung banyak. Kita buat kontrak, kalau kita diikut sangat spek yang ditentukan, untung tak banyak. Nak untung banyak, kita kena tipu. Itu orang tak memahami tentang konsep barakah. Barakah ni mudah lagi kita nak cerita macam ayah-ayah kita semua ni. Mak ayah kita ni kebanyakan orang Bali orang susah, kita faham. Macam tempat saya juga orang susah. Anak 12 orang, anak 14 orang. Kerja kaih pagi, makan pagi. Tak ada dengar seorang pun daripada 14 anak ni yang mati kelaparan. Boleh bela anak sampai masuk universiti, sampai mengaji lah, tak ada masalah. Kerja kaih pagi, makan pagi, cukup untuk anak. Tu orang panggil barakah. Tak barakah ni kita tengok pendapatan kadang-kadang berpuluh ribu. Mari 17 hari bulan, 18 hari bulan dah tak ada duit dah. Ini mudah kita nak memahami tentang barakah. Sebab tu kesejahteraan ini ialah hasil daripada barakah. Maka kita doa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan kehidupan keluarga kita dengan sejahtera dan barakah. Kita hendak masyarakat Baling, khususnya kita bincang pada malam ini, hidup dalam keadaan yang sejahtera, dalam keadaan yang barakah. Ini kita hendak. Tidak ada makna kalau kita lihat tentang pembangunan pencakar langit yang hebat, tetapi kita tidak ada keberkatan dalam hidup. Kita tidak ada makna kadang-kadang kita lihat anak-anak kita berpangkat besar, bergaji besar, tetapi tidak ada keberkatan dalam hidup. Tak ada makna. Kalau anak kita sendiri semayang tidak. Kalau anak kita sendiri Quran tak boleh baca, tidak ada makna dalam kehidupan keluarga kita. Yang kita hendak ialah keluarga yang sejahtera, barakah, anak yang baik, anak yang cerdik, anak yang bijak, dan tidak tinggal perintah-perintah agama, maka disitulah dia akan mendapat keberkatan. Maka begitulah juga negeri atau masyarakat dan negara. Kita hendak supaya keberkatan ini dapat diwujudkan apabila
kita mengikut perintah Allah, maka di sana akan dapatnya keberkatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Kedah, di baling kemenangan yang kita menang dalam pilihan raya yang lalu, parlimen kita menang, DUN 3 DUN kita menang. Kesemuanya ini ialah kita mengharapkan supaya kemenangan yang kita perolehi ini, kemenangan yang boleh memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Kita tak hendak kemenangan yang ada kepada kita memberikan mudarat ataupun fitnah kepada rakyat. Inilah yang menjadi satu perkara yang ditekankan kepada setiap wakil rakyat PAS terutamanya. Kita mengharapkan supaya kemenangan yang ada kepada kita ini bukan satu tasyrifun, bukan satu kemuliaan, tetapi ia adalah merupakan taklifun, merupakan satu tanggungjawab, kewajipan yang mesti kita akan hadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Sebab tu bila kita diamanahkan di peringkat DUN, di peringkat parlimen, di peringkat negeri, maka sudah tentulah yang menjadi perkara yang menjadi ingatan kita, hambatan kita, tanggungjawab kita, ialah kita nak memikirkan macam mana untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat di dunia dan juga di akhirat. Karena kita bukan saja nak memberikan kesejahteraan rakyat dalam bentuk material, dalam bentuk benda semata-mata. Kita nak supaya orang yang di bawah kita ini ikut bersama-sama untuk berada di surga Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Kita tak nak menjadi sebagaimana Allah taala digambar dalam Al-Quran, bagaimana pertengkaran, pergaduhan di antara pengikut dengan pemimpin. Apabila pengikut mengatakan Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna as-sabila Rabbana atihim di'fain minal azab wal'anhum la'nan kabira, kata Allah. Bagaimana pengikut mengatakan Rabbana inna ata'na, ya Allah, dulu kami atas dunia kami taat dengan dia, kami ikut apa yang dia suruh kepada kami, dia menyesatkan kami, ya Allah, kamu datangkan 2 kali ganda azab terhadap mereka. Kita tidak mahu berlaku begitu. Kami sebagai pemimpin, saya sebagai pemimpin, Ustaz Hasan sebagai pemimpin, Ustaz Najmi sebagai pemimpin, Meja Mansur sebagai pemimpin, kami yang diamanahkan untuk mewakili rakyat, maka kami mohon taufik dan hidayah supaya Allah Subhanahu wa taala membimbing kami untuk membawa kesejahteraan kepada rakyat, bukan saja di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Kita bukan saja nak bawa rakyat sejahtera di dunia, kita juga nak memikirkan tentang kesejahteraan kita ialah di hari akhirat nanti. Kita tidak mahu hanyalah kita bahagia sejahtera di dunia, tetapi kita tidak mendapat kesejahteraan di hari akhirat nanti. Dua-dua ni kita minta. Kita tak mau, kita kata ada kisah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang sahabat dia kata, ya Rasulullah, waris tolong tuntut anak di tepi pentas. Maka ambil cepat. Kalau tidak saya balik. Kan? Kalau tidak saya suruh buh dalam kereta saya balik belah. Ni dekat mana tu budak sini? Mana? Dekat pentas sana. Minta dapat ambil, okey.
Pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang sahabat datang jumpa Rasulullah. Ana comelok tu pejuang tu bakal ketua pemuda akan datang. Oh, tak teriak. Tak apa ni anak ni. Tak kira mari tu. Dia anak ramai tu tengok tu. Orang Bali ni berproduktif ke? Anak. Dia macam orang anak ramai. Kadang-kadang hari raya tak tahu beza antara cucu dengan anak. Hak panggil tuk tu cucu. Hak panggil pak tu anak. Okey, tak apa budak, insyaAllah. Sila ambilkan tuan. Bahasa Allah selamat di sini. Berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat tu berjumpa dengan baginda. Dia kata, ya Rasulullah, kami boleh tak supaya tunjuk kepada aku jalan aku nak bahagia di akhirat saja. Di dunia tak dapat pun tak apa. Maka Nabi kata tak betul. Nabi pun ajar kepada dia dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, datangkanlah kepadaku kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada api neraka. Nak menunjukkan tentang Islam bukan berarti apabila kita cakap tentang kesejahteraan di akhirat kita suruh meninggal dunia, tidak. Bukan berarti apabila kita bercakap tentang akhirat kita suruh tinggal dunia, tak betul. Karena Islam tak pernah mengajar begitu. Islam adalah merupakan agama tawazun, agama imbang antara dunia dengan akhirat. Oleh itu kita buat pembangunan dunia, pembangunan fizikal. Dalam masa yang sama, kita juga memikirkan tentang pembangunan untuk kerohanian akhirat kita. Dua-dua inilah ajaran yang ditunjuk. Maka dengan sebab itu apabila kita memerintah, kita memikirkan apa yang kita nak buat, ialah kita tengok yang mana satu yang perlu kita lakukan untuk kesejahteraan dunia dan juga untuk kesejahteraan akhirat. Kita tak mau kita katakan apabila sebut tentang akhirat kita tinggal dunia, ataupun kita hanya memikirkan tentang dunia, akhirat kita tinggal. Ini bukan ajaran yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan tak rugi apabila tuan-tuan pilih PAS dan juga Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang lalu. Bukan kita sebut kita ni perfect. Bukan kita nyatakan kita ni sempurna. Bukan kita katakan kita ni maksum. Tetapi kita nak sebut kita berusaha untuk kesejahteraan dan kesempurnaan dalam pentadbiran dan juga kepimpinan kita. Kita tak sebut, saya ulang sekali lagi, kita bukan maksum. Kita bukanlah perfect. Tapi kita berusaha untuk sebaik mungkin membuat terbaik untuk rakyat dan juga negara ini. Karena pemimpin-pemimpin yang kita lantik, ialah mereka tahu apabila menjadi pemimpin ini tuan-tuan, nak masuk syurga pun mudah, nak masuk neraka pun mudah. Nak masuk syurga, memang Nabi memberikan pengiktirafan awal kepada orang-orang yang menjadi pemimpin untuk mereka itu mendapat perlindungan pada hari yang tidak ada perlindungan. Sab'atun yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang tidak mendapat perlindungan
pada hari yang tidak ada waktu itu perlindungan, melainkan datang perlindungan Allah Ta'ala. Daripada 7 golongan itu, Nabi menyebut yang pertama Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ini pemimpin yang adil. Kalau pemimpin itu pemimpin yang adil, maka mereka adalah merupakan orang yang akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ranking yang pertama sekali. Tetapi ingat, kalau mereka pula melakukan pengkhianatan, kalau mereka khianat terhadap amanah yang diberikan kepada mereka, maka mereka adalah merupakan orang yang saya sebut tadi. Pengikut dia akan mendoakan 2 kali ganda laknat terhadap mereka. Oleh itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam hal seperti beginilah, kita hendak apabila pemimpin yang nak membawa rakyat kepada kesejahteraan, dia ada Tuhan, dia ada dosa, dia ada pahala, dia ada neraka, dia ada syurga, dia tahu tentang akhirat, dia tahu tentang mati, dia tahu tentang azab kubur, dia tahu tentang apa yang akan disoalkan dalam kubur, maka dia akan buat yang terbaik untuk rakyat. Maka mereka akan buat yang terbaik untuk tuan-tuan. InsyaAllah di sana mereka tidak akan terlibat dengan hal-hal yang berkaitan dengan rasuah. Dia apabila jadi pemimpin ni tuan-tuan, ialah merupakan tempat ruang untuk menyalahguna kuasa itu kuat. Kalau kita tidak ada iman. Tak ada iman. Tanya Datuk Najmi pernah menjadi esko. Sekarang Datuk Mansur, apa ni, Webit Mansur. Kita tahu yang boleh mengawal kita ialah iman. Yang boleh mengawal kita ialah ihsan. Yang kita tahu ihsan itu ialah anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadat, kamu mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak, Allah Ta'ala nampak kamu. Kita tadbir negeri, kita duduk di pejabat, walaupun SPRM tak nampak kita, walaupun polis tak nampak kita, walaupun pihak berkuasa tak nampak kita, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nampak. Maka sebab tu kita tak buat benda-benda yang di luar daripada penyalahgunaan kuasa ini. Kerana kita tahu kita makan ialah makan yang tak betul daripada rasuah, daripada benda yang tak betul. Kerana Allah Ta'ala pun menyebut Al-Quran, dia menyebut la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta dari kalangan kamu dengan secara batil, dengan cara tak betul. Batil ni banyaklah bila sebutnya. Rasuah tu batil. Makan harta anak yatim batil. Makan duit masjid itu batil. Makan duit peruntukan bukan untuk kamu tu batil. Itu semua batil. Yang Allah Ta'ala larang, yang kita tak boleh kita lakukan. Maka sebab itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ini perkara-perkara yang membolehkan kita itu adalah terdiri dari kalangan orang-orang yang perlu memikirkan hal-hal seperti begini. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam hal seperti beginilah kita nampak perlunya kepada soal apa yang kita pegang, apa yang kita perjuangkan, mesti bersandarkan, bersendikan kepada Islam. Maka inilah kita tengok PAS sebagai parti yang dasarnya ialah Islam. PAS bukan agama. Selalu saya ulang. PAS bukan Islam, Islam bukan PAS. Tetapi PAS, dia berjuang, dia bergerak. Apa yang Islam perintahkan, kita cuba ikut. Itu prinsip PAS. Kalau Islam tak benarkan, walaupun untung dari segi politik, kita tak akan ikut. Walaupun kita kalah. Kalau Islam tak benarkan, maka kita tak buat. Ini prinsip kita. Walaupun kita nampak untung,
kerana memberikan kemudaratan yang tidak menguntungkan Islam terutamanya, maka kita tidak akan ambil jalan itu. Kenapa? Karena dasar kita ialah Islam. Walaupun orang tuduh PAS macam-macam, hari ni orang kata PAS ni Khawarij. Kalau dia tuduh kita Khawarij, siapa pula Saidina Ali? Hak dia duk tuduh Khawarij, syok dengan kadang dia baca puak-puak saya berterupa PA hak bodoh tu. Dia pun tak faham Khawarij datang apa. Oh, dia kata PAS ni Khawarij. Dia pun tak tahu Khawarij ni apa dia. Dia pun tak tahu. Orang kata Khawarij. Bangsa hak duk jenis duk kena bayar, bangsa jenis duk makan dedak. Bukannya reti apa, dosa pahala tak kisah, fitnah ke apa benda ke tak kisah. Yang penting aku balun, buat banyak-banyak account, pay account banyak. Kerja dia balun round o'clock. Dia tak kisah buat. Kadang-kadang kita nak tergelak pada dia pun tak faham. Macam sama dalam isu yang kita tengok kes isu Nik Ilin ni, yang kita tengok yang pelik buat-buat tu bukan sekat dia, bekas menteri dia pun sama kata juga. Dia kata PAS ni menggubal undang-undang di Dewan Undangan Negeri. Bodoh, mana tak erti lah kita buat tak tahu bertentangan dengan agama lah. Dia ingat Kelantan saja kan? Semua negeri, banyak negeri pun macam itulah undang-undang yang ada di Kelantan. Hak ni Ilim bantah lu. Dia ada ingat pasal Kelantan. Yang keduanya tuan-tuan, dia apabila setiap DUN ni dia nak buat undang-undang, satunya mesti approval daripada LA, Legal Advisor Negeri, penasihat undang-undang negeri. Penasihat undang-undang negeri ini ialah pegawai daripada Jabatan Peguam Negara Pusat. Macam Kedah hari ini ada LA. Kita nak buat satu enactment apa semua. Benda tu kontra atau tidak dengan perlembagaan, dialah yang akan advise, nasihat. Itu yang kita buat. Sama juga negeri lain. Tapi punya nak marahnya, dia duk anggap itu PAS buat. Bukan bodoh, cuma bangang sikit. Kalau nak berlawan, sebab tu kata, nak berlawan dengan benda ni, biarlah kita kata, ada fakta sikit. Saya teringat Roh Bakar Hamzah. Dia kata apa? Tak cakap tu bodoh, bercakap tu confirm bodoh. Sama lah isu ni. Dia duk anggap macam benda ni hak ada di Kelantan jadi undang-undang ni. Sedangkan tuan-tuan, undang-undang ni banyak juga terdapat di negeri-negeri lain. Negeri lain semua macam tu. Itu adalah merupakan satu proses yang berlaku di dalam konteks yang kita katakan tadi. Mereka kata, sedangkan kalau kita tengok di negeri-negeri lain, enactment Pahang 2013 ada 3 section yang sama, iaitu muncikari, ini bukan kari babas, muncikari, judi, salah guna logo halal. Ada 3 enactment yang sama macam di Kelantan, ada di Pahang. Begitu juga ada enactment di Pulau Pinang 1996, ada 7 section yang sama di Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang tu. Judi, sumam mahram, mucikari, liwat, mencemarkan masjid, maksiat, salah guna logo halal, ada 7 section di Pulau Pinang. Di Negeri Sembilan ada 4 section yang sama. Mucikari, judi, liwat, cemar, tempat solat. Ini pun sama juga. Ada di negeri Sembilan. Enactment Selangor 1965 ada 3 section yang sama. Mucikari. Mucikari ini bapa ayam. Judi, salah guna logo halal. Di Johor 1997 ada 7 section yang sama. Judi, sumam mahram,
muncikari, liwat, keterangan palsu, galak maksiat, salah guna logo halal. Takkan awak nak kata semua negeri hak awak merintah juga bodoh je. Jadi dia kata daripada negeri dia juga bodoh. Pada negeri lain pun sama juga. Sekarang ni apabila kes berlakunya keputusan semalam, hari Jumaat lepas baru ni, ianya juga terpakailah juga untuk negeri-negeri lain. Kalau ada orang yang bawa kes ni ke mahkamah. Itu isu dia. Ini bukan isu hak Kelantan, isu PAS. Tapi boleh kena marah sangat dengan PAS ni. Sampai enggak dia tak nampak hak negeri dia pun sama ada. Alhamdulillah. Apabila ada kes yang berlaku ni ilin ni, sekurang-kurangnya apa dia? Dapat menjelaskan lagi, satu, menjelaskan bagaimana dendam kesumat, kebodohan mereka itu nak tonjolkan, rupanya mereka baca tak habis. Mereka nampak Kelantan saja. Mereka kata Kelantan saya tak betul. Tak boleh salah juga mungkin daripada apa yang berlaku sebelum ni pun. Pasal dalam perlembagaan kita, bab agama ni bab yang diserahkan kepada negeri. Negeri. Waktu kita ni, di Malaysia ni ada dua mahkamah. Satu mahkamah sibil, yang keduanya mahkamah syariah. Mahkamah syariah untuk orang Islam. Tak ada kena-mengena pun dengan orang bukan Islam. Sebab itu kalau ada kes khalwat antara Islam dengan bukan Islam, orang bukan Islam tak dikenakan tindakan oleh mahkamah syariah. Yang kita ambil tindakan kepada orang Islam saja. Itu lumrah biasa berlaku. Dan apabila kes ni diputuskan semalam, itulah dia punya implikasi dia. Maka selepas ini kita harapkan, kalau itulah keputusannya, menjadi tanggungjawab kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Dan insyaAllah kami daripada Perikatan Nasional, saya, Ustaz Hassan sebagai ahli parlimen, kami akan menyokong 100% kalau pindaan perlembagaan ini mesti dibuat untuk memberikan penjelasan yang jelas dalam perlembagaan kita. Bagaimana kuasa-kuasa, bidang kuasa mahkamah syariah, bidang kuasa DUN untuk memastikan dalam soal penggubalan undang-undang yang berkaitan dengan agama. Kita sokong. Kalau itu yang perlu. Ini bukan soal politik. Ini bukan soal PAS. Ini bukan soal UMNO. Ini bukan soal PKR. Ini ialah soalan berkenaan dengan Islam. Bab ni kita boleh bersama. Bab ni kita bersama. Sekarang tanggungjawab mereka untuk bawa. Jangan pula nak menjadi dalih pula. Dan mereka juga beritahu bagaimana, biasalah kan. Dia kata waktu kamu duduk lu 33 bulan, jadi pegang kerajaan lu, pasal apa kamu tak ambil tindakan terhadap kes Ni Ilin yang telah pun buat petisyen ini. Pertamanya tuan-tuan kena ingat, tu bidang kuasa Menteri Undang-Undang lah, undang. Dan waktu itu pun kebetulan Menteri Undang-Undangnya bukan daripada PAS lagi. Tak kisah, bukan kita kira PAS UMNO, bukan. Dia waktu itu dia zaman Mahyudin Yassin jadi Menteri Undang-Undang. Waktu berlakunya petisyen ni ialah ketika orang lain yang menjadi Menteri Undang-Undang. Itu bukan soal siapa jadi. Tuan-tuan, setiap orang buat petisyen tu mana kabinet tahu? Kita tak tahu. Macam hari ni kalau ada orang nak buat petisyen dekat pejabat pegawai negara sebagai kalau anggota kabinet, mereka tak tahu.
Tak tahu. Mereka nak buat petition, nak pergi kepada mahkamah persekutuan tu. Tak ada siapa tahu benda tu. Karena soal kita eksekutif. Ini bidang judiciary. Bidang perundangan dipisahkan. Kita pegang bagai eksekutif. Satu lagi legislatif. Legislatif ni orang buat undang, adun, parlimen tu legislatif. Eksekutif ni kabinet. Kalau di peringkat negeri pula exco. Satu lagi ialah judiciary, iaitu perundangan, kehakiman. Kita tak tahu. Benar ke tu? Kalau ada membabitkan undang-undang yang kita tahu, contoh dia. Dulu ada satu kes berlaku, saya masih ingat waktu tu, saya duduk dalam kabinet. Ketika ada buku, gay is okay. Buku dia kata gay itu bagus. Tak ada masalah apa. Dia menang dalam perbicaraan mahkamah. Maka terus waktu tu kabinet, menteri yang bertanggungjawab dalam soal itu KDN ialah Datuk Sri Hamzah. Kita buat keputusan akan buat rayuan. Kita akan buat rayuan. Maknanya apabila kita tahu buat begitu, kita buat rayuan. Tugas kita. Kita tak ada lah kita kata apabila kita tahu kita tak buat rayuan. Macam mereka pula kes isu nama Allah. Patutnya mereka appeal buat rayuan. Mereka tak nak buat rayuan. Hak yang pengetahuan kita, benda-benda babitkan soal macam ni, kita buat rayuan. Tiba-tiba mereka nak tuduh kita punya macam. Tak apalah, tu saya kata tadi bagus juga. Dengan hadam tadi menyebabkan banyak orang-orang di kalangan kita pun tak kenal. Lawyer-lawyer duduk bangkit, duduk backup kita. Mereka bercakap bahasa perundangan, nak cerita hakikat sebenar. Bagus. Nampak sikit sehari, 2 hari nampak tenggelam sikit lah mereka. Kemudian mereka kata pula, ni 355 dulu, menteri tu lena kan? Tuan-tuan, sekurang-kurangnya bab 355. Sebelum saya lagi lah, zaman Datuk Zul lagi, sudah pun bermula. Kita panggil jawatan kuasa teknikal untuk bincang bab-bab ni. Bincang. Kemudian bila saya masuk, saya teruskan. Sepanjang kita duduk menjadi zaman Perikatan Nasional, zaman Tan Sri Muhyiddin dan juga zaman Ismail Sabri, kita berusaha. Dan plan kita ialah untuk membentang dalam bulan 11. Kita telah pun dan 26 hari bulan 8 kabinet telah pun bersetuju. Saya bawa paper terbentang dalam kabinet, kabinet bersetuju untuk membolehkan 355 ni bawa dalam parlimen. Step pertama, tu bila 26 hari bulan 8. Lepas bawa tu, kena balik kepada pejabat AG, pejabat Guam Negara. Pula, Guam Negara semak, dia mengambil beberapa agensi lain untuk lihat draft tersebut. Dan 7 hari bulan 10, pejabat Guam Negara telah pun lengkap. Dan sepatutnya untuk tunggu bawa di dalam kabinet sekali lagi untuk sah. Dalam plan kita bacaan pertama bulan 10 dan bacaan seterusnya ialah bulan 11 tahun 2022. Plan kita buat. Persoalan dia yang Pakatan Harapan Pemerintah dulu dia buat menatang apa? Tak dengar pun 355. Nak sebut 355 tu takut kepada DAP. Takut. Tak bunyi pembal ni. Kita sekurang-kurangnya kita buat. Kita tahu walaupun 355 ni ialah hanyalah melibatkan takzir saja. Yang kita nak minta sekarang ni 356. 3 tahun penjara. RM5,000 denda. 6 kali rotan. Kita nak tingkatkan daripada 3 tahun meningkat pada 30 tahun penjara. Kuasa Mahkamah Syariah, hak dendanya RM5,000 tingkatkan sampai RM100,000. Hak yang sebatnya pula daripada 6 rotan tingkat sampai 100 rotan.
Itu kita kongkonya kita mula buat. Yang awak duduk dalam kerajaan Pakatan Harapan dulu sepatah pun tak bincang bab 355. Kalau kita nak bawa rahsia tu. Tapi kita bab ni tak usah duduk. Tak ada nak buat puan nak politik. Lepas ni pun tak masalah, orang lain bawa pun tak kisah. Macam berkenaan dengan akta guaman. Akta profession guaman yang diluluskan. Okey, ini usahakan. Kita kena cakap bab usahakan zaman Barisan Nasional. Lagi. Kemudian zaman Pakatan Harapan waktu tu lulus. Sakat tu ya. Kemudian zaman kita pelengkapkan akta profession guaman yang pertama ada. Kita pun tak nak sebut, kita kata oh jasa kita mereka. Tak. Kita lanjut ke hak benda baik kita buat. Kita tak ada lah kata apa siapa awak tak buat. Dah. Itu bukan prinsip kita. Kalau awak dok keluar buah awak, kami pun ada buah kami. Kita bukan masa nak bertengkar, nak bergaduh apa. Yang kita hendaknya ialah supaya bab Islam ni bukan milik PAS. Bab Islam ni milik hak kepada semua orang yang mengucap kalimah syahadah. Itu yang tendak. Akhirnya tuan-tuan, walaupun kita bincang bab kes ni Ilin dengan keputusan 81 di Mahkamah Persekutuan yang lalu, itu kuasa mahkamah tak apalah, itu kita tak boleh pertikaikan. Tuan-tuan jangan lupa, jangan isu ni Ilin kita lupa masalah harga barang makin meningkat. Itu tuan-tuan jangan lupa. Jangan apabila kita duk bincang kes ni Ilin kita lupa duit ringgit Malaysia kita makin jatuh. Dah sekarang lama-lama lagi mungkin naik sama dengan harga rahmah RM5. Jangan kita lupa. Jangan kita lupa juga waktu kita bincang kes ni Ilin, beras tempatan tak ada. Duduk di negeri Kedah, kawasan saya Bagan Serai, kawasan padi, tiba-tiba beras tempatan tak ada. Tak kepelek tuan-tuan. Ni orang panggil pelik biar ajaib. Tu orang panggil luar tabi'i. Duduk di kawasan Bendang, beras tempatan tak ada. Jangan kita lupa waktu kita bincang kes ni Ilin. Jangan kita lupa waktu kita bincang kes ni Ilin, bagaimana tindakan Menteri DAP yang nak menjadikan Kampung Baru sebagai bangunan kampung warisan. Seolah-olah apabila dianggap sebagai kampung warisan, seolah-olah ini Kampung Baru Cina ini dianggap sebagai orang pribumi sini. Kampung baru tahun 48. Tu tuan-tuan ingat. Waktu Teh Henry Geni nak himpunkan supaya mereka ni tak duk merata cerok, takut duk sapak, duk beri beras, duk beri gula garam pada komunis di hutan. Maka kita tempatkan setempat di Kampung Baru tahun 48. Macam mana pula nak letak di bawah UNESCO? Jangan lupa isu ni isu maruah martabat orang-orang Melayu pribumi kita. Jangan lupa waktu kita bincang kes ni Ilin, kita bincang sekali semua. Jangan lupa ketika kita membincang kes ni Ilin, isu berkenaan dengan anak-anak kita yang bekerja 1 hari bulan Februari baru ni tidak ada lagi pencen. Kalau ikutnya semua, tuan-tuan bayangkan polis askar tak ada pencen. Tuan-tuan, jangan lupa. Jangan kita dilekakan dengan isu ini, kita lupa juga isu rakyat. Barang naik, ada menteri dia kata duit kita jatuh bagus. Cerdik kot mana tak tahu. Formula kot mana pun kita tak faham. Duit kita jatuh bagus-bagus apa? Ni, katakan kontraktor dulu. Dia import, misalnya kan, ni bukan hak tempatan. Hak tempatan, hak luar kata, lampu dan sebagainya. Dulu dia tender RM200. Harga dia. Beli dengan USD $, RM200 nilai dia. Sekarang dengan pertukaran, duit kita jatuh mungkin jatuh sampai RM250. Dia ada rugi RM50 satu lampu. Macam mana pula dia kata bagus.
apabila duit rendah. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dibaling, kita pastikan satu parlimen, 3 DUN, kita kekalkan untuk PRU yang akan datang berada di bawah milik PAS dan Perikatan Nasional. Boleh tak boleh? Kita kekalkan Kedah dengan Cermelang, hak kursi-kursi yang ada pun kita sapu nanti semua. Dan insya-Allah kita akan mengetuai Putrajaya untuk kita mengambil alih, mentadbir Putrajaya balik untuk membawa kesejahteraan kepada rakyat, rakyat Baling, rakyat Kedah, rakyat Malaysia. Apabila kita tadbir, urus dengan baik, kita yakin dan percaya kerana kita mampu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita melakukan dengan amanah, melakukan dengan rasa tanggungjawab, melakukan memimpin negara, memimpin negeri, takut dengan balasan Allah, takut dengan akhirat, takut dengan dosa pahala, maka insya-Allah kita mampu untuk mentadbir rakyat dan negeri serta negara dengan baik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!